Kita akan membincangkan tentang pengenalan. Yang pertama adalah penjajahan Belanda. Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah oleh negara Belanda selama 30 tahun secara keseluruhan. Ada juga yang berpendapatan bahawa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 40 tahun hingga 10 tahun. Pada 17 Ogos 1945, Indonesia telah mencapai kemerdekaan. Yang kedua adalah kepimpinan pasca kemerdekaan. Presiden pertama iaitu Soekarno, presiden kedua iaitu Soeharto telah memerintah Indonesia selama 56 tahun secara autonomi. Yang ketiga adalah isu rasuah di Indonesia. Rasuah merupakan sebuah hak pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang hak sivil dan pembangunan. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam mementeraskan isu rasuah. Sebagai contohnya, Indonesia telah menubuhkan pelbagai agensi untuk mementeraskan isu rasuah. Yang keempat adalah Orde Lama. Semasa era kepimpinan Soekarno, keadaan ekonomi di Indonesia adalah sangat lemah yang menyebabkan berlakunya pelbagai bentuk rasuah di jabatan-jabatan negara. Sebagai contohnya, berlakunya rasuah di Mahkamah Peguam Negara. Rejim Soeharto yang berlangsung dari 1967 hingga 1998 dikenali sebagai era Orde Baru dan menjadi salah satu tempoh pemerintahan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Walaupun Soeharto berjaya membawa kestabilan politik dan kemajuan ekonomi, pemerintahannya dicemari oleh rasuah yang meluas dalam sistem pentadbiran negara. Di bawah kepimpinan Soeharto, rasuah berkembang pesat melalui sistem kronisme dan nepotisme. Jaringan kekuasaan yang dikuasai oleh keluarga dan kroni Soeharto memperoleh akses eksklusif kepada projek kerajaan, monopoli perniagaan dan peluang ekonomi. Anak-anak Soeharto memainkan peranan besar dalam mengendalikan syarikat-syarikat utama yang mendapat keistimewaan dalam sektor minyak, perbankan dan pembinaan. Selain itu, struktur pemerintahan yang tidak telus menjadi punca penyalahgunaan kuasa. Pegawai kerajaan dari peringkat tinggi hingga rendah terlibat dalam amalan rasuah seperti pergelapan dana awam dan penerimaan suap. Walaupun ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat pada permukaan, ia didorong oleh hutang luar negeri yang tinggi yang akhirnya membawa kepada krisis kewangan Asia pada 1997 hingga 1998. Ketegangan sosial dan tekanan kuat dari pelbagai pihak akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jawatan pada 1998. Berikut merupakan faktor-faktor berlakunya kesalahan kes rasuah ini. Terdapat 5 faktor iaitu pemusatan kuasa, budaya nepotisme dan kronisme, kelemahan undang-undang, pemimpin tidak permitted dan tekanan ekonomi 1977. Pemusatan kuasa bermaksud beliau mempunyai kuasa mutlak dalam pentadbiran. Hal ini kerana beliau bertindak sebagai seorang diktator. Beliau juga memegang kuasa politik dalam tangannya, maka beliau ini telah menggunakan kuasanya untuk memastikan kesetiaan daripada pemimpin politik lain. Faktor yang kedua ialah budaya nepotisme dan kronisme. Presiden Soeharto telah melibatkan ahli keluarga dan rakan-rakannya dalam pentadbiran negara. Contohnya, anak-anaknya telah diberikan peluang dalam mengendalikan projek. Mereka ini juga telah diberikan peluang dalam mengendalikan projek kerajaan dan pengurusan perniagaan. Maka, hal ini telah membuka peluang berlakunya rasuah dalam urus niaga komersial. Faktor yang ketiga ialah faktor undang-undang yang lemah. Hal ini kerana tiada agensi yang tegas dalam mengambil tindakan rasuah. Pejabat awam yang terlibat dalam rasuah juga seringkali tidak dihukum, malah ada yang melakukan kesalahan tersebut pula kehilangan jawatan mereka. Faktor yang ketiga merupakan faktor pemimpin yang tiada komitmen. Soeharto merupakan bekas jeneral dan Presiden Indonesia sendiri juga terlibat dengan rasuah. Dan sistem birokrasi yang lemah juga kerana tiada ketegasan dalam memakaskan undang-undang juga telah memburukkan keadaan. Dan faktor yang terakhir sekali ialah faktor tekanan ekonomi 1977. Pada tahun 1977, Indonesia telah menghadapi tekanan ekonomi yang menyebabkan inflasi meningkat dan nilai rupiah jatuh. Maka harga barang keperluan menjadi sangat mahal. Hal ini juga telah menyebabkan pegawai awam mencari jalan mudah untuk menyelewengkan dana, termasuk menyelewengkan dana daripada bantuan kewangan yang disediakan daripada IMF. Sebahagian bantuan kewangan tersebut juga tidak diurus dengan baik, maka menyumbang kepada berlakunya rasuah walaupun disertakan dengan syarat yang ketat. Memberikan perhatian kepada isu penting iaitu kesalahan berkaitan dengan undang-undang. Kita sering mendengar tentang pelanggaran undang-undang, tetapi apakah implikasinya kepada masyarakat dan negara? Salah satu kes besar yang pernah berlaku adalah kes pencurian wang negara dan pelanggaran peraturan yang lain dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Lebih menyedihkan, ada penyalahgunaan dana negara dalam kontrak dengan Bulog, di mana dana yang sepatutnya menjadi milik kerajaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kuasa untuk memperkaya diri sendiri. Kejadian seperti ini memberi pengajaran besar kepada kita. Undang-undang bukan hanya sekadar peraturan,
tetapi asas kepada keadilan, keamanan, dan pembangunan negara. Tanpa penghormatan kepada undang-undang, kepercayaan masyarakat terhadap sistem akan terjejas. Sebagai rakyat yang bertanggung jawab, kita semua mempunyai peranan untuk mematuhi undang-undang dan menegakkan nilai-nilai integriti. Mari kita bersama-sama memastikan keadilan terus ditegakkan dan negara kita terus maju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Azami Aina binti Bujang, nombor matrik 100574. Jadi saya akan menyambung pembentangan iaitu implikasi rasuah kepada individu. Kes rasuah yang berkaitan dengan Soeharto iaitu bekas Presiden Indonesia telah membawa implikasi yang besar kepada individu di peringkat yang berbeza. Yang pertama adalah kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin politik. Rasuah yang meluas semasa pemerintahan Soeharto menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin politik. Ini kerana individu merasa janggal terhadap niat dan integriti pemimpin yang mengakibatkan ketidakpuasan dan sikap acuh tak acuh dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kesan rasuah juga dirasai oleh individu dalam bentuk pembaziran sumber awam yang sepatutnya digunakan untuk manfaat masyarakat. Ini boleh mengakibatkan kekurangan dalam perkhidmatan asas seperti pendidikan dan kesihatan serta memberi kesan langsung kepada kualiti hidup individu. Seterusnya, amalan nepotisme dan kolusi semasa pemerintahan Soeharto memberi kelebihan kepada individu tertentu dan menghalang peluang bagi mereka yang tidak mempunyai hubungan atau sumber yang kuat. Ini mencipta suasana ketidakadilan di mana individu berkemampuan tetapi tidak mempunyai akses kepada jaringan kuasa terpinggir. Kesimpulannya, implikasi kepada individu daripada skandal rasuah Soeharto di atas jelas menunjukkan bahawa kemungkinan akibat untuk individu adalah meluas. Kesan yang masih dialami oleh masyarakat Indonesia sehingga kini termasuk kehilangan kepercayaan kepada pemimpin, sumber pembaziran awam dan peluang yang dianggap tidak adil. Pengalaman ini menekankan pentingnya integriti dan ketulusan dalam pemerintahan untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhannya. Itu sahaja daripada saya dan saya menyerahkan pembentangan seterusnya. Seterusnya adalah implikasi kepada organisasi. Yang pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat. Rasuah yang berluasa semasa era Soeharto menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi dan organisasi kerajaan akibat penyalahgunaan kuasa oleh pegawai dan pemimpin. Penyelidikan menunjukkan bahawa kepercayaan publik adalah kunci kejayaan organisasi. Kedua adalah pembaziran sumber. Keputusan yang diambil berdasarkan hubungan peribadi, bukan meritokrasi, mengakibatkan banyak projek pembangunan gagal mencapai hasil yang diharapkan. Ini menyebabkan pembaziran dana dan sumber yang sepatutnya digunakan untuk kebajikan masyarakat. Yang ketiga adalah ketidakstabilan pasaran. Amalan rasuah menimbulkan ketidaktentuan politik yang membuat pelabur asing ragu untuk melabur di Indonesia. Ketidakpastian ini menghalang organisasi daripada mendapatkan sumber yang diperlukan untuk berkembang. Seterusnya yang keempat, krisis ekonomi. Rasuah mengalihkan sumber negeri untuk kepentingan individu tertentu, menyebabkan kekurangan dana untuk projek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini menyebabkan kesan negatif kepada fungsi organisasi dan merosotkan ekonomi negara. Yang terakhir adalah peningkatan jenayah kola putih. Kegiatan rasuah merosakkan reputasi individu dan organisasi dengan jenayah kola putih melibatkan pelanggaran etika dan undang-undang. Ini mengakibatkan kerugian kewangan dan reputasi serta menciptakan suasana di mana integriti dan accountability sukar dicapai. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafira binti Abdul Rahman, nombor matrik 100468. Hari ini saya akan membentangkan tentang implikasi rasuah pada zaman Soeharto kepada negara. Implikasi pertama ialah sistem pengurusan kewangan yang tidak cekap. Sistem ini menyebabkan kerajaan Indonesia melibatkan tahap hutang yang tinggi serta amalan rasuah menjadi punca utama kejatuhan ekonomi di negara Indonesia. Dengan sistem yang tidak cekap ini telah membangkitkan amarah masyarakat untuk menjadi lebih proaktif dalam memerangi rasuah di semua peringkat kerajaan. Implikasi yang seterusnya ialah kejatuhan nilai mata wang Indonesia, iaitu rupiah Indonesia. Kejatuhan nilai mata wang Indonesia ini disebabkan oleh negara Indonesia yang terjejas oleh krisis kewangan Asia pada tahun 1997. Hal ini dikatakan demikian kerana ekonomi negara Indonesia mengalami pelarian modal asing. Usaha Bank Indonesia untuk mengekalkan rejim terapung dengan menjual dolar AS juga memberi kesan terhadap kemerosotan nilai mata wang Indonesia dan penyusutan rezerv pertukaran asing Indonesia. Selain itu, melambatkan negara Indonesia menjadi negara maju juga merupakan implikasi kepada negara. Hal ini dikatakan demikian kerana wang seharusnya menjadi untuk pembangunan infrastruktur, kesihatan dan pendidikan disalahgunakan atau diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Oleh itu, rasuah bukan sahaja merugikan ekonomi negara, juga malah menghilangkan kepercayaan masyarakat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
sejahtera dan Malaysia Madani kepada saudara rakan sekalian. Nama saya Tanisha Syara Abang 101186 dan akan membentangkan langkah-langkah mengatasi isu integriti dan rasuah. Kepentingan menangani isu integriti dan rasuah tidak dapat dipinggirkan. Pertama, reformasi undang-undang adalah langkah penting. Ini termasuk memperketatkan undang-undang anti penuaan dan memberikan kuasa yang lebih besar kepada Badan Pencegahan Rasuah. Kedua, pembaruan sistem politik dan ekonomi perlu dilaksanakan. Ini bermakna menghapuskan dasar-dasar yang korup dan memastikan perniagaan dan politik berjalan dengan transparan. Ketiga, pemantauan berterusan dan accountability adalah kunci melaksanakan sistem pemantauan untuk mengenal pasti dan mengukur penyalahan guna kuasa. Bersama-sama kita boleh menyemai budaya yang memupuk integriti dan menghapuskan rasuah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Di bahagian pengajaran pula, rasuah di era Soeharto memberikan pengajaran yang penting mengenai betapa besarnya impak penyalahgunaan kuasa terhadap masyarakat dan negara. Pertama, rasuah mengakibatkan kesan yang mendalam terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Ketidakadilan yang mempuncari pada amal rasuah menyebabkan jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Hal ini kerana ketika sumber daya negara dialihkan untuk kepentingan individu tertentu, pembangunan infrastruktur dan perkhidmatan awam terabai. Oleh itu, pentingnya untuk mengutamakan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat daripada kemajuan ekonomi. Yang kedua pula ialah, sejarah rasuah di Indonesia mengingatkan kita tentang perlunya kesedaran awam dan pendidikan mengenai hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Kesedaran ini dapat memupuk sikap kritis terhadap tindakan pemerintah dan menggalakkan rakyat untuk terlibat dalam proses demokratik. Oleh itu, kita dapat membina budaya yang menolak rasuah dan mendorong accountability dalam pemerintahan. Akhir sekali, era Soeharto menunjukkan bahawa perubahan memerlukan komitmen yang berterusan. Hal ini kerana reformasi yang muncul selepas kejatuhan Soeharto membuktikan bahawa rakyat mempunyai kuasa untuk menuntut perubahan. Namun, usaha ini tidak terhenti kerana ia memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sivil dan sektor swasta untuk memberantas rasuah dan membina sebuah masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sebagai rumusannya, tugasan ini telah menceritakan latar belakang dan faktor-faktor amalan rasuah yang telah berlaku pada zaman kepimpinan Soeharto. Selain itu, analisis ini juga telah membentangkan tentang impak buruk rasuah terhadap institusi, individu dan negara secara keseluruhannya. Rasuah pada zaman Soeharto bukan sahaja menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin dan institusi kerajaan, malah mencetuskan ketidakstabilan ekonomi dan ketidaksamaan peluang yang melebar antara golongan kaya dan miskin. Di akhir kajian, tugasan ini juga telah mengemukakan beberapa cadangan pembaharuan bagi membentengi rasuah di masa yang akan datang. Oleh itu, pentingnya integriti dan langkah-langkah anti rasuah dalam membentuk pembangunan negara dan yang sama manfaat dan bebas daripada penyelewengan kuasa.